Wah, boleh terbayang kisah di Kalang awal tadilah. Dia katakan wajah wanita yang dia terserempak di dalam lift, beliau di luar lift tu bila lift terbuka seolah-olah macam barongan. Mungkin anda boleh cari gambar barongan, boleh tunjukkan macam mana wajah topeng barongan yang disebutkan. Oi, memang seram, tapi itulah peristiwa yang dikongsi sama oleh Juwita dan dengar-dengar khabar, tak tahulah jauh mana kebenarannya. Dan ada juga teman-teman kata, adakah benar di Facebook ni, saya baru simak ni, ada kata di sini Casey ada kata dekat Kalang tu memang banyak blok kosong. Oh, ya ke? Dan ada juga kata di sini Kalang ada blok Dayak. Wah, adakah blok Dayak? Blok Dayak, blok apa pula? Macam-macam nama Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya. Akan saya bacakan. Yang ini daripada Man katanya. Bro, Casey apa khabar? Baik, selamat tengah malam Casey. Selamat tengah malam pada anda Man. Saya ingin cerita yang ringkas saja Casey. Tempoh hari saya ni okey. Katanya sini saya ingin cerita ringkas saja. Tempoh hari pakaian saya ni, baju saya lah, iaitu t-shirt kerja saya terjatuh dekat rumah makcik tingkat bawah. Rumah saya di tingkat 7. Makcik yang tinggal di tingkat bawah yang baju tersangkut ni adalah makcik di tingkat 5. Jadi waktu tu sekitar pukul 4 lebih pagi. Saya pun dah bangun nak siap-siap pergi kerja. Dalam keadaan mengantuk, saya buka sepit tu tanpa memegang baju. Terus baju tu terlepas daripada genggaman sepit dan jatuh ke bawah. Dari mengantuk terus tersadar Casey. Sebab itulah baju yang saya cuci malam semalam nak keringkan, nak pakai keesokan harinya. Jadi terpaksa Casey kena buat satu lagi kerja. Saya pun turun ke bawah. Bila saya turun ke bawah, memang tersangkut dekat antara tempat katanya di sini tempat cucuk gala lah. Tapi galanya tak ada. Saya pun turun bawah. Bila saya turun bawah, saya ketuk pintu rumah beberapa kali. Tak ada orang jawab. Biasalah pukul 4 lebih pagi, siapa yang nak bangun? Saya ketuk lagi. Ketuk punya ketuk. Barulah ada orang buka. Yang menghairankan, ada seorang wanita ni, Casey tahu wajahnya macam orang sedang pakai facial mask. Putih melepak Casey, betul. Kemudian rambutnya separuh menutupi mata. Dia buka pintu, dia tengok saya. Bila saya nampak, astaghfirullahalazim, saya terperanjat Casey. Kata Man. Kemudian saya cakap pada dia, Kak, baju saya tersangkut dekat tingkap kakak lah. Boleh ulukan tak? Terima kasih Jadi terus dia tutup pintu. Saya tunggu Casey. Takkanlah nak ambil baju saya sampai 2-3 minit tak buka-buka pintu. Saya ketuk lagi beberapa kali. Ketuk punya ketuk. Kebetulan pukul 4 lebih pagi tu, di sebelah rumah yang kakak ni, ada seorang nyonya lah, ataupun wanita Cina tua ni keluar nak siram pokok bunga. Bila dia keluar, dia tengok saya. Dia tanya, lu cari siapa? Oh, anti kau pakai baju lah, tersangkut lah dekat ini rumah. Lu gila lah, ini rumah mana ada orang. Bila saya toleh, saya tengok, anti ni main-main. Anti gurau lah, mana ada orang. Yalah, ini rumah kosong, mana ada orang. Lu buka itu tingkap lah. Jadi saya ternampak Casey, sebelah kanan, kata Encik Man lah. Sebelah kanan, rumah yang dimaksudkan ni ada tingkap seolah-olah bekas diompel ataupun dibuka dengan paksa. Jadi saya pergi, saya tolak tingkap ni ke atas. Alangkah terperanjatnya, dalam rumah tu kosong Casey. Perabot tak ada. Dan memang sah rumah tu tak ada orang. Tapi tadi Casey, bila saya ketuk, ada perempuan buka pintu. Saya punyalah terperanjat. Anti, kamsia. Kata Man. Saya terus naik atas. Dan sekarang fikiran Casey, apa saya buat? Saya terpaksalah buat muka selamba. Saya turun ke rumah tingkat 6. Ada rumah orang Melayu kita juga Casey. Suaminya buka pintu. Saya kata, minta maaf, baju saya tersangkut. Jadi saya pergi ke tingkat dapurnya, pinjam gala beliau dan jolok baju saya dari tingkat atas, jatuhkan ke bawah di tingkat 1. Itulah pengalaman peristiwa saya yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan.
Okey, teman dia. Kalau saya jadi pada pendengar kita awal tadi, Cik Man tu, seram, babe. Ada hati lagi nak tengok tak apalah. Kalau aunty dia cakap macam tu, tak perlulah nak jenguk dalam rumah tu. Dalam hati tak apa, biarlah hakikatnya kisah tu berakhir dengan saya tahu rumah tu ada orang. Naik atas, janganlah nak teropong-teropong lagi Dan sekali lagi saya ada yang ada upload ke gambar wajah topeng barungan. Saya nak tengok sekejap lagi lah di Facebook Ria, sebab nak bayangkan macam mana wajah yang dikatakan oleh siapa tadi kirim email, oleh Juwita, katanya wanita berpakaian serba hitam, wajah seolah-olah macam topeng barungan, matanya berlolok terbeliak keluar macam gitulah, lidahnya terjelir dengan taring, mungkin sedang memerhatikan beliau yang sedang tunggu lift. Baik, kita ke hujung talian 669-11897. Hello, silakan 669-11897. Dan ingat, kalau ingin bercerita, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini daripada pendengar kita. Nanti saya bacakan SMS anda. Kita jawab panggilan. Hello, selamat pagi. Hello. Pagi. Hai, siapa tu? Wan sini Buat panggilan dari mana, Wan? Daripada mak kerja ke sini. Anda tinggal di kawasan mana, Wan? Saya tinggal di Tampines. Bukan Kalang Bukan, dulu tinggal Kalang apa Bungking. Ni dah pecah rumah tu. sana banyak blok kosong ke? Dengar-dengar tadi pendengar kata di Facebook banyak blok kosong, tak tahulah Okey, sebelum tu ini Kalang, tak saya ingat daerah Bungking side. Daerah Sindrai sana. Okey, silakan. Okey, ni tempat kerja saya actually. Tempat sebuah kondo lah. Singapura daerah east side lah. Okey, daerah East Coast jugalah. Senang cerita lah. Dan saya satu kawan saya ni, dia bila time rest ni, dia dah rest lepas pukul 12 kan. Bila dia bangun, dia kena pergi clocking. Lepas dia kena pergi clocking ni, lalu dia kalau orang cakap tu dah tak boleh tahan. Dia buang air di tempat sembarang lah. Lalu dah gitu, besoknya hari pula, bila dia pergi rest, dia kena tekan di tempat dada lah, one of the tempat kita beres room lah. Dah gitu, bila dia pergi clocking, setiap dia pergi clocking, dia nampak macam rasa ada orang mengikut dia. Sampailah dia seorang majusi lah. Dia sampai jumpa dia punya tuk bekong dia ni semua kan. Dia minta bantuan. Dia bilang, first kita tanya, kau ada buat salah? Dia bilang, dia tak bilang, tak ada lah, aku setakat pergi clocking biasa lah. Tapi saya dapat rasa dia kata, saya cakap dengan dia, kau ada buat salah. Kalau kau tak buat salah, benda ni tak akan mengacau kau. Last sekali sebelum dia berhenti kerja, pasal dia dah tak boleh tahan, dia jumpa bermacam-macam tukang ubat dia punya tradisional pun tak boleh, sampai dia kena tekan, sampai dia kena sampai nyari-nyari jatuh bawah tangga. Dan lalu Alas dia bilang dengan saya, kalau kau cakap terus terang, aku cuba nak bilangan cara dia macam mana, kau nak pergi ni, kira minta maaf dengan cara dia sendirilah. Kali last kali sebelum dia nak berhenti, baru dia bilang, aku ada buang air kecil tempat kawasan sini, sebuah pokok tu memang pokok beringin lah. Dia kencing dia buang kecil tempat situ. Lalu sampai dia kena kacau lah, sampai dia berhenti. Dia berhenti at last, dia dah cakap kan. Dan lepas kita dah tahu yang dia dah buang air kecil tempat situ, buat kecoh buat gitu kan. Misal everybody tak dikacau, cuma dia je satu lembaga hitam mengikut lah, mana dia pergi clocking, dia pergi ini pun tetap dikacau. Sampai dia tak boleh rest, sampai dia fikiran, kenapalah kawan awak tak boleh tandas tak ada kerja. Itu dia. Tapi kalau cakap pasal Kalang tu, is very a lot of macam history lah. Ada buaya putih, macam dulu pernah terjadi di kawasan daerah Bungking juga, daerah Kalang situ. Ada pernah sekali seorang budak kena tarik dengan kira macam ada orang memanggil sampai dia lemas tempat tepi laut tu, tempat sungai tu. Banyak terjadi tempat situ. Terima kasih Okey, kembali.
Okey, baik. Silakan 66911897. Ini ada kiriman email yang saya nak bacakan di sini. Kalau ada SMS, anda boleh kirimkan kepada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama anda, kisah misteri anda. Jangan panjang sangat, ringkaskan dan hantarkan ke talian 72346 72346. Dan ingatlah, kalau kisah-kisah anda tu jangan gunakan terlalu banyak shorthand sebab susah nanti saya nak baca lah. Dan kirimkan dengan menggunakan bahasa ibunda sepenuhnya. Berikut kisah yang diceritakan datangnya daripada mana ni? Encik Samad. Kata Encik Samad, saya seorang peniaga daging dan ayam di salah sebuah pasar di Singapura. Dan kadang-kadang saya akan berniaga sampai malam, Kisi. Malam tu sekitar pukul 8 lebih malam, saya akan berniaga menjual daging kambing, daging lembu, juga ayam lah. Dan antara pelanggan saya ni, ada seorang makcik. Saya memang rasa pelik dan hairan. Dia kalau beli daging dengan saya, yang hairannya dia akan minta dengan air darah yang menitis tu, dia nak beli sekali. Jadi bila pertama kali dia beli daging dengan saya, banyak Kisi, kadang-kala sampaikan dia beli 5 kilo. Tak tahu nak buat apa, tapi dia kata darahnya tolong toskan, simpankan sekali. Jadi perkara ini menghantui saya. Setiap kali dia datang hanya pada waktu malam. Nak dekat tutup kedai baru nampak dia. Dia akan jalan dari jauh. Bila saya nampak dia dari jauh, saya akan tunggu. Sebab dia mesti dan pasti akan datang ke kedai saya. Memang sah Kisi, dia akan beli daging 5 kilo, kadang-kala 3 kilo. Dan kemudian darahnya dia nak sekali. Saya tak pernah tanya sebab saya takut, kata Cik Samad lah. Jadi sampailah satu hari, adik ipar saya ni boleh melihat lah, seorang lelaki lah, boleh melihat benda-benda ini sebab dia mungkin ada kelebihan, dipanggil third eye. Jadi waktu tu adik ipar saya sedang mengendalikan gerai daging saya. Saya pula tidak bertugas. Jadi pada malam ini dimaksudkan, makcik yang sama datang. Bila makcik yang sama datang, kemudian adik ipar saya terperanjat. Setelah dia beri berapa jumlah daging dan juga permintaan pelik itu, darah daging yang nak dibekalkan sekali itu, kemudian dia telefon saya. Ketakutan. Dia tanya saya, "Bang, ya, ni no lah, ya apa no? Bang, abang ada makcik ni beli daging tak banyak macam ni?" Ada, kenapa Bang, jangan jual lagi bang dengan dia bang. Apasal? Abang tahu tak, makcik ni jalan, tangan dia abang nampak tak di ke belakang pimpin, macam pimpin orang? Bang, no nampak bang, makcik tu pimpin polong. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut. Ingatlah, MG12 hanya satu hiburan. Misteri jam 12. Kata adik Cik Samad ini, adik ipar. Adik iparnya mungkin ada kelebihan, boleh melihat sesuatu. Telefon dalam keadaan ketakutan. Sejak ini ada continuation lah. Kata Cik Samad, sejak penampakan tersebut oleh adik ipar saya, dia beritahu makcik tu jalan, tangannya patutlah ke belakang macam pimpin sesuatu. Mungkin agaknya pimpin hantu polong. Sejak peristiwa yang dilaporkan oleh adik iparnya, Cik Samad kata, saya Kisi, pukul 3 petang dah tutup kedai. 3 petang saya dah tutup kedai sebab saya tak nak bersubahat. Bagaimana? Adakah anda sanggup melakukan apa yang Cik Samad lakukan? Bukan senang Ini dia tutup 3 petang tu, kira dia sekat rezekinya tu. Dan customer-customer yang datang mungkin yang akan suka pergi pasar malam tu dan sebagainya. Pasar di waktu malam lah. Pasar malam lain pula bunyi Jadi ini satu cara yang mungkin tak ramai boleh ikut lah. Sebab biarlah tutup pukul 8 sebab ini dia sekat perniagaan pukul 3 petang dah tutup. Bagaimana para pendengar? Kalau anda jadi Cik Samad, adakah anda akan teruskan berniaga? Tak apalah, makcik tu pun customer apa. Ya, ataupun tak apalah Kisi, saya tak nak bersubahat menjual daging pada sipulan-sipulan ni. Macam mana? Okey, saya akan kembali sebentar nanti dengan lebih banyak kisah. Tapi kisah Cik Samad memang seram. Adik ipar boleh tengok lagi. Takut pula tu member. Bang, makcik yang awak jual daging ada bang.